menyelesaikan masalah graf fungsi trigonometri ni. Dan kalau awak lihat pada soalan ni daripada buku teks contoh 11 ni, ya, contoh 11, diberikan graf. Biasalah awak tengok, bila awak tengok je graf ni, awak mesti tahu ni bentuk apa. Kalau dia tak bagi tahu pun awak boleh tahu kan, ini bentuk graf sin, cos ataupun tan. Yang mana satu? Kan saya dah suruh awak hafal kan. Kalau start dari kosong dan bentuk macam S ni, mestilah graf sin kan. Dan kita baca soalan dia. Graf di atas menunjuk satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran ni terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembuskan nafas. Tarik nafas dan hembuskan nafas. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. So dia tengok ni 5 saat. Maksudnya 5 saat. Laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas. Maknanya menarik nafas ni ke atas lah. Positif kan, nilai positif kita di atas, tarik dan hembus akan berikan nilai negatif. Hal laju ini diukur dalam liter per saat. Ya, ni hal laju yang Y ni. Dan istilah yang tadi saya cakap tu kan, awak masih ingat tak? Ya, dalam yang kita belajar dia ada ni, kalau kat sini Y sama dengan Y sama dengan A sin BX campur C. Awak kena tahu apa dia A. Apa dia A? Siapa boleh bagi tahu saya? Apa dia A? A adalah stands for what? Ni kita dah belajar. Amplitude. Ya, bagus. Siapa jawab tu? Amplitude kan? Jadi amplitude ni pun awak kena tahu kat mana amplitude. Amplitude tu adalah yang paling apa ni? Yang paling ini amplitude yang paling maksimum kan, kemuncak daripada garis keseimbangan, diukur dari keseimbangan ke atas. Yang paling maksimum ini dipanggil amplitude. Dan lepas tu yang ini dipanggil garis keseimbangan. Lepas tu paksi X ni juga dipanggil sebagai tempoh. Tempoh dalam kita punya istilah, tempoh adalah B kan. B adalah tempoh ni dalam soalan. Okey, untuk jawab soalan ni, dia suruh kita buat apa? Dia kata jika Y mewakili hal laju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin BX campur C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf di atas. Okey, so kita nak tuliskan, formula ataupun formula apa ni, graf ni dalam bentuk ni lah, Y sama dengan apa dia A, kita kena cari A, B dan juga C. Okey, daripada graf ni A kita boleh dapatkan apa dia amplitude dia? A. What is the amplitude? Ya, 0.6 kan? 0.6. That's why kat sini kita akan dapat direct lah. A 0.6. Lepas tu kita nak cari pula B. B adalah tempoh. Okey, tempoh ni awak kena tengok ya. Seperti yang saya dah terangkan sebelum ini, kalau sin dia satu set ni, dia lengkuk S ni dipanggil satu set. Dan biasanya sin kat sini adalah berapa nilai dia? Kalau graf sin yang awak tahu, dia mestilah satu set dalam tempoh 360 darjah kan. Jadi awak kena cari untuk dapatkan. So daripada graf ni, ini adalah satu set kan. Jadi satu set ni adalah 360 darjah. Jadi tempoh yang diberi dalam soalan ni adalah 5 saat. Dan kita nak cari B. Kita nak cari B. Apa dia B? Sorry. Macam mana nak cari B? Awak tengok. Nak cari B ni kita kena gunakan sebab kita tahu bahawa tempohnya adalah untuk sin adalah 360 darjah ya. Dan tempoh diberi dalam graf ni adalah 5 saat. Jadi satu set dia adalah B ya, B. Ni B, tempoh dia B sebenarnya kan. Jadi awak kena guna pakailah formula, bukan formula, just satu persamaan 360 darjah bahagi B. B kita tengok pada graf adalah satu set sama dengan 5. 5 ni yang kita dapat dari graf lah. Jadi kita cari B. So awak kira dan awak akan dapat 72. B ni 72. Lepas tu kita dah dapat B 72. Sekarang kita nak cari C. C ni adalah pergerakan garis keseimbangan ni. Kalau dia bergerak garisan ini bergerak ke atas atau ke bawah, baru ada nilai. Kalau naik ke atas, campur, ke bawah tolak. Tapi dalam soalan ni dia tak ada pergerakan, maknanya kosong. Jadi kita akan dapatlah jawapan dia 0.6 sin
B dia 72X. Itu saja. Faham tak? Yang ini. Ha. Okey, senang je kan? Okey, next kita tengok soalan B. Dia kata, berapakah laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 7 saat? Okey, sekarang ni kita kena guna pakai apa persamaan graf trigonometri yang kita dapat dalam soalan A ni. Andai kata awak punya persamaan ni salah, maka B awak pun akan salah lah. Automatically tak ada markah kan? Jadi kena faham betul-betul. Dan awak salin baliklah yang ini. Persamaan kita dapat tadi tu iaitu Y sama dengan 0.6 sin 72X. Dan sekarang masa. Masa ni adalah tempoh kan? Tempohnya adalah X. Pada paksi X ni dah jadi 7. So X sama dengan 7. Awak gantikan je lah. Gantikan jadi 7 pada X ni jadi 0.6 sin 72 darab 7. So awak tekan kalkulator. Dapat tak? Cuba semua tekan kalkulator. Nanti ada juga yang tak tahu nak tekan kalkulator. Tekan dulu sin berapa? 72 darab dengan 7. Lepas tu cari sin dia. Sin untuk answer tu. Awak akan dapat 0.587 something. Darab 0.6. Semua dapat tak? Jawapan awak berapa? 0.3526 and so on kan? So bundarkan kepada dua tempat perpuluhan ya. Jawapan awak dalam SPM mesti biasakan bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Katakanlah awak tak pandai sangat nak bundar, awak letak je pada tiga tempat perpuluhan. Kalau tiga tempat perpuluhan, awak akan dapat jawapan dia berapa ni? Sebab itu untuk memastikan awak dapat markah penuh. Sebab kalau awak bundar tak reti nak bundar, ni daripada kalkulator awak akan dapat. Kalau saya kata, oh saya tak pandai lah nak bundarkan kepada dua tempat perpuluhan, jadi Y saya akan dapat, saya salin je ya, 0.352. Okey, tu tiga tempat perpuluhan untuk pada yang tak tahu nak bundarkan ya. Letak tiga tempat perpuluhan, awak boleh dapat full mark ya. Okey. Maka laju aliran udara ialah 0.35 per saat pada masa 7 saat. Okey. Ini sebenarnya very simple. Soalan kertas 1 ataupun kertas 2. Dia cuma nak awak faham je konsep. InsyaAllah boleh jawab. Ya, ada beberapa orang je yang baru hantar latihan yang minggu lepas. Ya. So, tolong siapkan. Sebab insyaAllah bulan 9 ni kalau kita naik, saya nak kutip semua ya buku latihan sebab saya nak bagi markah PBD. Awak tahu kan, markah PBD untuk dapatkan sijil PBD, ada satu sijil khas untuk PBD. Kalau PBD awak teruk, maka dia akan mempengaruhi awak punya permohonan nanti untuk ke mana-mana nak sambung belajar. Ramai yang tak siapkan latihan. Itu adalah markah awak ya. Markah lebih kepada sikap lah. Okey, next kita nak tengok contoh soalan latihan. Latihan dari buku teks 6.2C. Okey. Graf di sebelah menunjukkan kedalaman air yang direkodkan di suatu limbungan kapal. Yang soalan tu dia boleh buat apa cerita dia nak buat pun biarlah, buatlah. Kan? Don't worry. Yang penting kita tengok je graf ni dan kita tahu. Kalau kita tengok graf ni dan kalau awak tak boleh, tak tahulah graf ni cos ke sin ke kan. Dalam soalan ni dia dinyatakan kan. Yang A ni dia kata jika Y mewakili kedalaman air, dia dah letak dah dari graf ni, kedalaman air dalam kaki ya. Maksudnya sekarang ni kita tak guna dah sistem kita kaki, unit kaki ni. Tak apalah. Dan X mewakili bilangan jam selepas tengah malam. Ni X ya, tempoh ya. Guna fungsi dalam bentuk ni. So dia dah cakap dah, ni adalah graf cos. Kan? Untuk memodelkan kedalaman air yang ditunjukkan seperti graf tersebut. Jadi kalau dia nak suruh kita buat ni, maksudnya kita kena cari itulah, lengkapkan kita punya persamaan trigonometri ni kan. Kena cari A, B dan juga C. So seperti biasalah. Siapa boleh jawab? Apa dia A? Kita nak lengkapkan persamaan Y sama dengan A cos BX campur C. Kita cari satu-satu. Apa dia A? Berapakah amplitude dia? Okey, sekarang kita tengok. Cos ni asalnya graf tu pada garis keseimbangan dia pada paksi X kan. Tapi sekarang ni garis keseimbangan kita ni di sini. Ini garis keseimbangan ni. Allah. Nampak tak garis keseimbangan dia dah tertolak ke atas?
Nampak kan yang warna biru ni adalah garis keseimbangan. Ni garis keseimbangan yang warna biru ni. Jadi kita kena kira amplitude tu dari garis biru ni. Yang mana amplitude dia? Yang paling tinggi diukur daripada garis keseimbangan ni. Berapakah nilai A dia? Siapa boleh jawab? 12. Ya? 12? Are you sure? Diukur. Siapa jawab? Aiman, betul. Kan? Ini garis keseimbangan kita yang warna biru ni. Jadi amplitude ni dari sini ke atas ni kira. So nak dapatkan, kita ambil yang maksimum ni kan. 12 tolak 9. Kan? So A kita adalah 3. So semua faham tak ni? Awak kena faham tau, ni soalan ni pasti keluar dalam SPM nanti. Sebab ini memang yang format-format baru ni, dia akan pasti keluar, jumpa awak nanti bulan 3 tahun depan. Jadi A kita adalah 12 tolak 9 sama dengan 3. Okey, A dah dapat, kita nak cari B. B adalah tempoh kan, tempoh. Ini yang paling penting, awak kena faham konsep B tadi kan, yang saya cakap. Sekarang ni kalau kita tengok graf cos ni ada berapa set dia punya gelombang. Saya dah terangkan hari tu yang untuk cos ni kan dia bentuk U kan. Ingat tak? Masih kakak ingat? Graf cos adalah bentuk U kan. Jadi kat sini ada berapa U ni? Ada berapa U? 2 kan. Jadi kalau 2 maksudnya 2 set. 2 set U. Kalau 2 set U maksudnya 2 B lah. 2 B. Jadi memang kita dah tahu satu set untuk cos berapakah tempoh dia? Berapa darjah? Graf yang normal. Berapa darjah? Macam kita buat tadi, contoh tadi. Ya, kalau satu set cos untuk graf cos 360 darjah ya. Macam tadi 360 darjah. Tapi sekarang ni dia ada berapa set? 2, very good. So 2B lah, dia akan jadi 2B kan? Kalau 2 set out 2B. Sama dengan berapakah tempoh dekat sini? Pada graf. Ni maksimum ni untuk dapatkan 2 set ni. Berapa? Awak tengok je daripada graf ni kan. Satu set 12. So lagi satu set ni berapa nilai dia? 24. Yes, 24. So tulis je lah 24. Dan awak selesaikan untuk kita dapatkan B kan. Jadi darab silang jadi 360 bahagi dengan 24 sama dengan 2B. Oleh itu B, kirakan berapa awak dapat B? Berapa unit? Ni awak akan dapat 30. Berapa? Awak kena tengok ni lah garis keseimbangan dia. Daripada kosong naik ni berapa? Naik ke atas, jawapan dia mestilah positif kan? Jadi kosong. Jadi ini adalah garis keseimbangan yang baru. Berapa nilai dia? Faksi X ni. Berapa ni? Awak faham tak apa yang saya cakap ni? Jadi berapakah nilai C? Daripada kosong, garis keseimbangan kita X ni, dia anjak naik ke atas sampai kat 9 kan? Betul tak? Jadi nilai C kita berapa? 3. C. Berapa? 3. Kenapa pula 3? Saya tak nampak apa kaitan 3 ni. 9 lah. 9, ya. Ini kan? Jadi ini adalah nilai C dia. Di mana dia berganjak. Jadi jawapan awak adalah C sama dengan 9. So dah bolehlah dapat persamaan trigonometri tu. So akan dapat C sama dengan 9. So jawapan kita adalah Y sama dengan A, kita dapat 3 cos B 30, jadi 30X campur C adalah 9. So itu untuk soalan A. Soalan B dia kata jam berapakah kedudukan air paling dalam? Paling dalam maksudnya amplitude lah kan?
Mana nilai yang paling masa, dia nak masa jam berapa. Jadi kalau kita tengoklah yang maksimum ni. Jadi amplitude dia 12 kan? Dekat skala 12 lah. Tapi amplitude kita sebenarnya 3 ni je. Maksud saya scale ya. Tengok pada graf ni. Jadinya amplitude berlaku di 12 ni kan. Dan kita nak masa. Jadi masa ni adalah di kosong ya. Masa dia adalah masa kosong, waktu kosong lagi 12 dan 24. So itulah jawapan awak untuk soalan B. Ya, so tulislah jawapan dia adalah waktu kosong masa yang ke B, masanya adalah kosong 12 dan 24. Ini jawapan untuk B ya. Okey. Next kita tengok lagi satu soalan terakhir, nombor 3 ni. Dia dah beri graf ni ya. Dan dia dah cakap dah kita tengok pun kita tahu soalan dia adalah graf sin kan. Sin dia suruh kita nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut. Macam biasalah, mula-mula kita cari nilai A. Apa dia nilai A dalam soalan ni? Siapa boleh jawab? What is the amplitude? Amplitude-nya apa? Lagi berapa? Kosong. Kosong? Amplitude. Tengok kat sini. Saya dah anjakkan ya, asalnya sebenarnya graf ni duduk kat bawah kan, pada paksi X. Garis keseimbangan ni saya dah lukis, saya alihkan sebab pada soalan graf ni dah teranjak ke atas. So kita kena lukislah garis keseimbangan ni yang saya dah lukis ni. Dengan adanya garis keseimbangan ni baru mudah untuk kita dapatkan nilai A, B dan C. Nampak tak? So amplitude ni berapakah nilai? Dia nak dikira daripada garis keseimbangan sahaja. Berapakah ni A ni? So awak kena refer pada paksi Y ni. Kalau sampai atas ni adalah 4 kan, ini separuh ni. Dia start garis keseimbangan ni separuh. Macam mana nak dapatkan dia punya ketinggian ni? Kita nak dapatkan berapakah skala kat sini kan. Jadi 40 tolak 1.8 ya. 40 pula. 4.0 tolak 1.8 bahagi 2. Bagi 2 kan? So akan dapat 1.1. 1.1. Kan? Betul tak? Dia scale ni sebab kita nak separuh. Sisi nak separuh, sebab tu saya bahagikan 2. Ya, awak dapat sebenarnya dia punya sini adalah 2.2, tapi saya nak tengah-tengah, kita bahagi 2. Jadi 1.1. Kalau saya nak tulis berapakah nilai dia? Skala kat sini adalah 1.8 campur 1.1. So dekat sini nilai dia adalah 2.9. Kan? 2.9. Okey, jadi dia maksudnya biasanya kita dikosongkan, tapi untuk graf ni dia start dengan 2.9 dia punya garis keseimbangan. Jadi berapakah amplitude dia? Maknanya awak nak tahu dia punya tinggi ni, awak buat kira yang mana untuk dapatkan amplitude? Siapa boleh jawab? What is A? Macam mana nak dapat amplitude dia? A tu 0.8 tolak 1.1. Berapa tolak berapa? 1.8 tolak 1.1. Kalau nak dapatkan amplitude kan dia dekat atas, awak kena ambil nilai ukuran dia adalah yang paling tinggi tu ke garis keseimbangan kan? Kan? Betul tak? Itu konsep asal dia. Jadi awak kena ambil nilai untuk dapat A ni 4.0 tu tolak 2.9 lah. Kan?
Betul tak? Awak nak cari jarak dia. Jarak dia. Betul. Betul? Simple je tu. Kan? Very simple. Kenapa tak boleh jawab? Saya punya ni kenapa dia keluar eraser tak sesudah ni? Sekejap. Jadi awak akan dapat A dia. A sama dengan 4.0 kan? Tolak 2.9. Dapat berapa? Berapa nilai A-nya? 1.1. Yes, itu adalah nilai amplitude kita ya. So akan dapat nilai amplitude kita 4 tolak 2.9. Awak kena faham konsep ni. Sama dengan 1.1. Lepas tu cari nilai B pula. B apa dia B? B adalah ni kan. Apa tu? Tempoh. Cuba awak tengok, graf scene ni adalah satu set kan? Satu set macam biasalah. Kita tahu satu set untuk graf scene adalah 360 darjah. So kalau satu set bahagi B lah. 360 darjah bahagi B, dan tempoh yang diberi pada graf ni adalah 24. Jadi B sama dengan berapa? Kira B dia. B sama dengan 360 bahagi 24 kan? Bahagi 24. So, awak dapat 15 kan? Dapat? B sama dengan 15. Okey, dapat. Lepas tu kita dapat carikan C. C ni berapa dia anjak daripada garis keseimbangan asal ke garis keseimbangan yang saya dah draw dalam warna merah ni. Berapa pergerakan dia? Berapa? Berapa unit ke atas? Kan kita dah kira dah ni. Dapat berapa C ni? Pada graf tu terus je dapat. Betul tak? Berapa jawapan C awak? Ya? 29. Yes, 2.9. Sudah dapat dah tiga-tiga nilai tu, bolehlah kita tulis dia punya fungsi trigonometri dia sama dengan A kita adalah 1.1. Salinlah balik. Sin B adalah 15. 15 X campur C adalah 2.9. Okey.